Didik TV KPM. Masih bersama kami tentunya dalam Sukses SPM 2022 dengan mata pelajaran kita iaitu Lanskap dan Nursery. Jadi untuk segmen ini kita akan beralih kepada subtopik seterusnya iaitu Lanskap Lembut, cikgu. Ya, betul. Jadi sebagai mukadimahnya, apa itu Lanskap Lembut? Okey, untuk kita memahami atau teruskan kepada topik yang seterusnya, kita kena faham term. Lanskap lembut adalah lebih kepada tanaman. Tanaman hiasan atau apa-apa tanaman lah. Itu yang bermaksud lanskap lembut. Baik, maknanya yang boleh kata apa, hiduplah cikgu. Ya, betul. Okey, itu Lanskap Lembut. Jadi untuk kita teruskan, silakan cikgu. Okey, baik. Untuk lanskap lembut, kita akan lihat juga dari segi aktiviti penyelenggaraan lanskap lembut. Okey, di sini kita ada 4 aktiviti yang sering digunakan dalam penyelenggaraan lanskap lembut. Yang pertama adalah penyiraman. Okey, penyiraman terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah manual dan mekanisme. Manual adalah menggunakan cara manual lah, maksud dia ambil air, cebok, siram atau menggunakan hose atau menggunakan tong penyiram. Itu adalah manual. Okey, mekanisme adalah menggunakan sistem penyiraman automatik. Adalah mungkin sistem itu adalah dari segi renjisan, kapilari, titisan. Okey, dan seterusnya adalah pembajaan. Pembajaan juga terbahagi kepada dua, iaitu manual dan mekanisme. Manual itu adalah menggunakan tangan lah. Kita ambil tangan, menggunakan tangan, tabur. Atau masukkan dalam poket. Atau masukkan dalam alur. Itu adalah manual. Okey, mekanisme adalah menggunakan alatan atau alat-alat bantuan lain untuk buat dari segi titisan, semburan atau tabur menggunakan yang kalau teknologi sekarang menggunakan mesin. Dari jauh kita dah boleh tabur. Okey, seterusnya adalah pengawalan penyakit dan perosak. Pengawalan penyakit dan perosak terbahagi kepada 3, iaitu kimia, organik dan fizikal. Kalau kimia menggunakan racun, kalau organik menggunakan formulasi organik, iaitu kita guna racun juga, tapi racun tu diperbuat daripada bahan-bahan organik. Contohnya cili, bawang putih dan yang sesuai untuk digunakan. Atau kita menanam tanaman repellent. Tanaman repellent adalah merupakan contoh seperti serai wangi. Serai wangi merupakan tanaman repellent sebab dia mengeluarkan wangi. Jadi serangga-serangga kecil dia akan elak daripada bau-bau yang kuat seperti serai wangi dan seakatan dengannya lah. Seterusnya secara fizikal. Secara fizikal adalah kita pasang perangkap jaring. Selesai masalah. Okay. Semudah itu, cikgu. Ya, baik. semudah itu. Okay. Dan yang seterusnya, cikgu, silakan. Okey, seterusnya adalah pemangkasan. Pemangkasan terbahagi kepada tiga kaedah, iaitu rutin, membentuk dan pemulihan. Rutin ini adalah seperti kalau tengok kita lihat tumbuhan dalam pasu atau dalam bekas dah terlalu panjang, kita just potong je, pangkas dikeluarkan. Kalau membentuk adalah kalau kita nak membentuk tumbuhan tersebut berbentuk bulat, petak, heksagon dan apa jua bentuk. Itu kita akan menggunakan kaedah pemangkasan membentuk dan seterusnya adalah pemulihan. Sekiranya pokok dalam bekas atau mana-mana pokok yang ada dah dahan mati, ada dahan yang tak berapa sihat, kita pangkas buang. Jangan biarkan di situ. Okey, seterusnya ni adalah soalan contoh bagi bahagian A. Jadual di bawah menunjukkan sebahagian aktiviti penyelenggaraan lanskap lembut. Kalau kita lihat dalam kotak ini, pengawalan penyakit dan perosak, pemangkasan dan merumpai, ini adalah aktiviti penyelenggaraan lanskap lembut. Okey, jadi soalan nak pilih dan padankan aktiviti berkenaan itu, aktiviti yang ketiga-tiga ni lah, dengan tujuan penyelenggaraan yang betul pada ruang jawapan. Okey, yang pertama adalah mencegah tumbuhan daripada serangan serangga dan kulat. Kita menggunakan kaedah, menggunakan aktiviti apa tu? Baik, siapa nak cuba sila angkat tangan dan jawab soalan cikgu. Ya. Saya je. Ya, Alisa dulu. Silakan Alisa. Hanif yang kedua nanti. Ya, Alisa. Apa jawapannya? Perosak dan penyakit. Pengawalan penyakit dan perosak. Betul.
Okey, seterusnya Hanif. Merosak. Pemangkasan. Pemangkasan, membuang bahagian tumbuhan yang tidak diperlukan. Okey, soalan di sini, kalau tengok, kalau kita lihat, soalan nombor 2 dan nombor 3, kedua-dua adalah membuang. Yang kedua adalah membuang bahagian. Bahagian maksud dia, kita bukan buang semua kan? Itu adalah, maksudnya memangkas. Pemangkasan ya. Dan seterusnya ini adalah membuang tanaman. Membuang tanaman, kita buang terus tanaman tu. Tanaman yang tidak diperlukan. Itu adalah merumpai. Baik. Okey. Maksud dia membuang tanaman tu, contoh dalam satu bekas, ada pokok bunga ros dan di tepi tu ada bunga teh ayam. Okey. Yang kita nak bunga ros, bunga teh ayam kita tak nak. Jadi itu adalah contoh, kalau kita buang yang tak nak tu, itu adalah merumpai. Merumpai. Kita buang terus, cikgu. Walaupun pokok bunga. Baik. Itu adalah merumpai. Yang kita nak adalah bunga ros. Jadi ya, bunga betul. di sekelilingnya kita buanglah. Dan betul. itu adalah aktiviti merumpai. Merumpai. Okey, baik. Bukan merumpai tu bermakna kita nampak rumpai buang. Bukan. Apa yang kita tak nak, itu adalah merumpai. Okey. Contoh dalam satu batas tu ada bunga matahari dan di bawah tu ada bunga bunga kiambang atau bunga apa kan. Kita tak nak, kita buang je. Itu merumpai. Kena bezakan betul-betul. Ya. Baik cikgu, jom teruskan dengan slide Okey, seterusnya. seterusnya kita akan lihat dari segi alatan dan bahan yang sering digunakan dalam penyelenggaraan lanskap lembut. Okey, ini adalah contoh-contoh alatan yang sering digunakan bagi penyiraman. Yang pertama adalah hos getah, yang kedua adalah tong penyiram, yang ketiga dan keempat adalah sistem perenjis air, menegak dan tergantung. Okey, seterusnya pembacaan, alatan yang digunakan dalam pembacaan antara ya, ni bukan maksud bermakna ini je. Dan ada alatan-alatan yang lain jugalah. Cangkul, sudut tangan, serampan tangan dan pencakar. Cikgu, kalau kita melihat di depan ni cikgu, adakah ini antara contohnya? Ya, betul. Ini antara contoh-contoh alatan yang sering kita gunakan dalam penyelenggaraan lanskap lembut. Baik, itulah dia. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya ni adalah alatan yang digunakan dalam pembajaan, sarung tangan, penebar baja. Ini adalah baja cecair berbentuk cecair dan ini adalah tong penyembuh, skatior, gergaji berantai dan pemangkas berhulu. Ini bagi tujuan pemangkasan. Dan ini juga bagi pemangkasan, gunting pemangkas, pemangkas pokok dan mesin pokok pagaran. Maksud dia kita nak membentuk pokok lah menggunakan mesin berkenaan. Dan ini tadi merupakan tong penyembuh racun serangga yang cikgu cakap itu untuk lanskap lembut kan? Betul. Ya, betul. Inilah rupanya rakan-rakan semua. Okey. Ini tong penyembuh secara manual lah. Manual. Kalau yang teknologi moden dah ada auto, kita dah boleh pakai just petik je, dah sembuh je. Okey. Pakai motor lah mana situ. Baik, terima kasih atas penjelasan. Silakan cikgu untuk seterusnya. Okey, seterusnya ini adalah bagi pengawalan penyakit dan perosak. Gambar pertama, kenapa ada serai situ? Itulah nama dia tanaman repellent. Cikgu. Ya, dia mengawal serangga lain mendekati tumbuhan sekeliling tu. Okey, dan ini adalah pakaian keselamatan yang digunakan. Okey, dan seterusnya ini adalah rumah tumbuhan juga dan boleh digunakan sebagai rumah kali serangga. Dia menggunakan jaring lah. Okey, seterusnya ini adalah soalan contoh. Okey, jadual di bawah menunjukkan kegunaan alatan dan bahan penyelenggara lanskap lembut. Okey, pilih dan padankan kegunaan alatan dengan menulis A, B dan C pada ruang jawapan. Okey, yang gambar pertama, untuk apa tu tujuan dia? Okey, cikgu boleh tak kita pilih seorang murid untuk jawab Boleh? ketiga-tiganya? Boleh. Ya. Nampak macam Najwa bersedia dekat situ. Okey, Najwa silakan Najwa. jawab semua Najwa. Menyiram. Ya, betul. Yang kedua? Yang kedua, Saya tak nampak. gambar tong penyembuh tak silap Abang Irfan. Menemu racun. Baik. Okey, betul. Mengkikis kot. Memangkas. Memangkas. Okey. Okey, tahniah. Cubaan yang berani. Tahniah, anda memang terbaik. Okey. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada tujuan penyelenggaraan lanskap lembut. Kita ada 5 tujuan, iaitu menghasilkan tanaman hiasan yang subur
Yang kedua, menghasilkan tanaman yang mengikut bentuk. Yang ketiga adalah menggalakkan pembentukan struktur pokok yang baik dan sihat. Yang keempat, menghasilkan tanaman mempunyai akar yang lebih sihat. Dan yang terakhir adalah meningkatkan nilai estetika sesuatu kawasan. Ya. Okey, kita akan lihat di sini adalah soalan contoh juga bagi bahagian A. Okey, nyatakan 3 tujuan penyelenggaraan lanskap lembut. Okey, kalau kita keluar soalan, pastikan kita baca betul-betul. Tujuan penyelenggaraan lanskap lembut. Ya, lanskap lembut. Okey, jadi apa tujuan dia? Boleh cikgu kita nak uji Haris untuk jawab semua sekali? Boleh? Boleh Ya, tak Haris? Silakan Tersenyum Haris. dah tu Haris, silakan. Tunjukkan. Dia boleh jawab soalan ni. Menghasilkan tanaman hiasan yang subur dan berkualiti. Ya, betul. Baik, lagi 2. Lagi 2. Meningkatkan nilai estetika sesuatu kawasan landscape. Betul. Lagi 1 je Haris. Menggalakkan pembentukan struktur yang sihat dan baik. Ya, betul. Kan tadi ada 5 betul Haris? Betul, ada 5. Lagi 2 tu apa Haris? Ceritakan semuanya Haris. Ceritakan. Lagi 2. Lagi 2 je. Jangan nervous. Ingat tak Haris? Lagi 2. Baik, mungkin cikgu boleh bantu Menggalakkan Haris. pembentukan struktur pokok yang baik dan sihat. Ya, betul. Okey. Lagi? Lagi 1. Lagi. Okey. Menghasilkan tanaman yang subur. Lagi. Tu dah ulang tu. Ada lagi. Lagi 1 cikgu Ya. Atau Irfan nak cuba? Menghasilkan tanaman yang mengikut bentuk. Okey. Lagi? Cikgu, adakah menghasilkan tanaman yang punya akar yang kuat? Ya, Dan betul. sihat? Okey, saya lah ambil ya, mata Irfan. pelajaran ni. Baik, itu antara 5 jawapan Ya, cikgu. Terima betul. kasih Kak Arif kerana cuba menjawab dengan baik. Seterusnya cikgu, silakan. Okey, seterusnya adalah tanaman yang perlu kita buat penyelenggaraan. Iaitu kalau kita lihat gambar ini adalah tanaman yang mempunyai simptom klorosis dan nekrosis. Bermakna di sini dia kurang baja lah. Kita perlu buat pemajaan. Dan seterusnya batas yang mempunyai rumpai, kita perlu buat merumpai. Dan seterusnya adalah pokok utama yang tidak yang tidak ikut bentuk. Jadi kita perlu buat pemangkasan. Dan tanaman yang mengalami kerosakan disebabkan serangan penyakit dan perosak. Jadi di sini kita perlu buat pengawalan penyakit dan perosak, iaitu meracun lah. Okey, soalan contoh. Okey, ada yang nak cuba jawab? Murid-murid? Saya cikgu. Ya, silakan Hanif. Teruskan untuk semua soalan. Boleh Hanif? Yes. Boleh. Okey, terbaik. Silakan Hanif. Silakan Hanif. Instachlorosis. Okey, masalah pada tumbuhan yang pertama adalah klorosis. Okey, simptom klorosis dan nekrosis. Okey, cara mengatasi? Pembajaan. Betul. Baik. Yang kedua, Bentuk pokok tidak elok. bentuk pokok tidak elok. Jadi, cara kita nak atasi masalah tersebut? Pemangkasan. Pemangkasan. Betul cikgu Ya, betul. Baik, Tepat sekali. Tepat sekali. Jom kita teruskan pula dengan langkah keselamatan untuk mengendalikan racun cikgu. Okey, langkah keselamatan mengendali racun ada 3, iaitu sebelum, semasa dan selepas. Iaitu yang sebelum kita pastilah memakai pakaian keselamatan, membaca label pada bekas racun dan seterusnya memakai sarung tangan, jangan minum dan merokok sebelum meracun, membasuh tangan setelah terkena racun dan bagi semasa adalah tuang racun dengan cermat, halakan muncung nozzle ke arah sasaran, elakkan menggunakan alatan yang rosak, elakkan menggunakan mulut untuk menghembus muncung yang tersumbat dan yang kelima adalah menyembur racun ikut arah angin dan keenam adalah sembur racun ke arah sisi. Okey, dan bagi selepas adalah yang pertama, elakkan menggunakan semula bekas racun, buang air basuhan ke tempat khas, mandi selepas mengendalikan racun, simpan tempat khas dan berkunci di tempat khas dan berkunci. Soalan contoh adalah
Jadual di bawah menunjukkan sebahagian langkah keselamatan mengendalikan racun kimia yang betul dan tidak berkaitan. Tandakan betul pada langkah keselamatan yang betul dan salah pada yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Okey, langkah keselamatan pertama, membasuh anggota badan yang terkena racun selepas selesai kerja meracun. Betul atau salah? Salah. Ya, Alisa, salah. Okey, yang kedua Alisa, teruskan Alisa. Untuk Teruskan lagi. keempat menguji soalan lidah. ni. Silakan. Yang kedua? Yang kedua Alisa. Betul. 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 Okey. Okey, yang ketiga Alisa. Menyembur racun melawan arah angin. Betul ke salah? Salah. Okey. Dan yang keempat. Betul. Betul. Okey, bagi soalan yang pertama ni, kenapa salah? Kan anggota badan dah terkena racun, kita perlu basuh setelah terkena racun. Tak perlu nak tunggu-tunggu selesai kerja baru kita nak basuh. Baik. Okey, itu yang disebabkan soalan ini adalah salah. Okey, yang ketiga, menyembur racun melawan arah angin. Salah. Sebab kita lawan arah angin. Kalau kita semua lawan arah angin, angin datang dari depan, kita semua ke depan, agak-agak racun tu ke mana? Ke muka. Ya, betul. Okey. Lepas tu kena ikut arah angin, cikgu. Ya, betul. Baik, terima kasih Cikgu Ramzi atas penjelasan untuk segmen ini. Jadi kita ingin berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM